Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menutupkan akan keaiban-keaiban kita. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita peluang untuk kita beribadah kepadanya dan agar kita benar-benar kembali kepada Allah taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya kepada ahli keluarganya, para sahabat, golongan tabi'in, tabi'un tabi'in dan mereka yang mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan diucapkan selamat datang kepada para jemaah sekalian di mana saja berada. Moga-moga Allah Taala memberi kebaikan kepada kita semua. Moga-moga Allah menjadikan kita di kalangan hamba Allah yang saleh di sisinya. Alhamdulillah, insya-Allah pada malam ini kita akan menyambung balik pembicaraan kita dalam bicara ilmu kitab hikam Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dan kitab hikam yang kita baca pada malam ini daripada terjemahan Tuanku Pulau Manis ataupun dikenali dengan Syekh Abdul Malik. Jadi kita telah sampai pada muka surat 83. Ketahuilah sesungguhnya nama Allah ada nama Sattar. Apa makna Sattar? Sattar ni maknanya yang menutup. Dan di antara nama Allah Ta'ala juga bernama Ghaffar. Apa makna Ghaffar? Ghafarnya mengampunkan, yang mengampuni akan dosa hamba-hambanya. Maka dikatakan bila Allah Ta'ala itu Sattar, menutup akan segala keaiban, ini bermakna juga Allah Ta'ala itu Ghaffar, yakni Allah Ta'ala mengampunkan akan dosa hambanya. Jadi apabila seorang itu ia melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala, dia memerlukan Allah Ta'ala menutupi akan maksiatnya dan juga mengampuni akan dosa-dosanya. Maka setiap hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala wajib menjauhkan diri daripada maksiat. Dan wajib menjauhkan diri daripada maksiat kerana sesungguhnya maksiat itu membawa kepada perkara yang tidak diredai oleh Allah ataupun membawa dia jauh dengan Allah Ta'ala. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjaga hamba-hambanya yang saleh daripada jatuh kepada maksiat. Dan juga Allah Ta'ala menjaga orang-orang daripada maksiat itu dengan tidak dibuka aib agar dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka apabila sahaja seseorang itu melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala, maka hendaklah dia cepat-cepat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, kita sambung pada malam ini muka surat 83. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Berkata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam matan hikamnya, as-sitru ala kismaini. Sitrun anil maksiyati wa sitrun fiha, yakni fiha maksiat. Bermula dinding. Dinding ini apabila yakni hijab, tutup. Ataupun kita panggil pemeliharaan. Dinding itu atas dua bahagian. Penutupan Allah Ta'ala ini atas dua bahagian. Ataupun pemeliharaan Allah Ta'ala ini ada dua. Satu, dinding daripada maksiat, yakni tutupan Allah terhadap maksiat. Allah Ta'ala menutupi maksiat. Dan yang kedua, dinding di dalam maksiat, yakni dinding dalam melakukan maksiat. Tertutup, terpelihara dia daripada maksiat. Maka tutup ataupun pelihara ini lebih kurang maksudnya sama yang dimasukkan dalam kata as-sitru itu. Sitrun ini bermakna Allah pelihara. Dengan arti kata bila Allah Ta'ala pelihara, Allah Ta'ala tutup dia daripada maksiat.
Maka pemeliharaan Allah Ta'ala itu ada dua. Satu, pelihara daripada jatuh maksiat. Yang kedua, pelihara dalam maksiat. Apakah yang dimasukkan pelihara dalam maksiat ini? Maka yang awal itu dinding antara hamba dan maksiat. Maka yang awal itu dinding antara hamba dan maksiat, dan tiada mengetahui padanya lain daripada Tuhannya, dan iaitu mewajibkan taat. Maka taat itu wujudnya. Dan yang kedua, dinding antara hamba dan segala hamba padahal talabus dan jauhnya. Maka yang awal itu bagi orang yang khas, dan yang kedua itu bagi segala orang yang awam. Baik, pemeliharaan Allah ataupun tutupan Allah Ta'ala itu ada dua. Satu, Allah Ta'ala pelihara dia daripada maksiat, dengan arti kata dia tak buat maksiat. Sebab Allah Ta'ala pelihara dia daripada maksiat. Yang kedua, pelihara dia ketika maksiat. Dia melakukan maksiat, tapi Allah Ta'ala pelihara lagi sebab Allah tutup dia daripada pandangan orang lain terhadap maksiat yang dia lakukan. Maka yang pertama, yang awal itu dinding, iaitu tutupan ataupun pemeliharaan antara hamba dan maksiat. Allah Ta'ala pelihara dia, Allah Ta'ala tutup dia daripada maksiat. Sehingga dia tidak melakukan maksiat dan tiada mengetahui padanya lain daripada Tuhannya, dan iaitu mewajibkan taat. Yang dia tidak tahu, yang dia tahu dia dengan Allah. Dia hanya melakukan taat. Maka taat itu wujudnya. Maka wujudlah taat pada dia kerana terpelihara daripada maksiat. Yang dia fikir taat saja, dia tidak fikir maksiat. Kerana maksiat itu telah tertutup ataupun maksiat itu telah terpelihara. Maka ini adalah orang saleh. Orang saleh mereka terpelihara daripada maksiat. Namun dia tetap berdoa. Apa dia doa? Allahummastu awratina ataupun Allahummastu uyubana. Ya Allah, ya Tuhan kami, tutupkanlah keaiban-keaiban kami. Maka dia berdoa kepada Allah agar Allah Ta'ala tutup keaiban. Kerana dia takut kepada Allah Ta'ala. Kerana bimbang takut dia jatuh kepada maksiat. Maka orang-orang saleh terpelihara dia daripada melakukan maksiat. Kerana apa? Dia meminta agar Allah Ta'ala pelihara dia. Jangan dia jatuh kepada maksiat. Maka minta mereka ini jangan jatuh pada maksiat dengan arti kata, mereka minta kepada Allah Ta'ala jangan ada hatinya sedikit pun terlintas daripada maksiat. Jangan ada dalam hatinya terlintas pada maksiat. Sehingga mereka memohon kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala jadikan hatinya sentiasa takut kepada Allah sehingga jatuh ia kepada maksiat. Seandainya jatuh dia kepada maksiat dia, maka yang dipikirnya Allah. Dia tidak fikirnya makhluk. Yang dia fikirnya Allah. Ya Allah, jatuhlah aku daripada pandanganmu. Aku jadi hina di sisimu, ya Allah. Maka dia hanya memikirkan kepada Allah. Orang yang macam ini, orang yang saleh, yang apabila dia jatuh kepada maksiat, dia akan bersegera kepada Allah. Dia cepat-cepat kembali. Wa atbi'i sayyi'ata hasanata tamhuha. Apabila dia melakukan kesalahan, maka segeralah ia. Maknanya melakukan kebaikan. Supaya kebaikan itu menghapuskan kesalahan yang dia lakukan. Ini orang saleh. Dan ada pun yang kedua, terdinding antara hamba dan segala hamba. Dia terdinding, tertutup ataupun terpelihara antara hamba dan segala hamba. Antara dia dengan hamba. Bila dia jatuh maksiat, dia minta Allah tutup dia daripada maksiat supaya manusia tak tahu. Maka dia minta Allah Ta'ala tutup dia daripada maksiat, yakni dia minta Allah Ta'ala tutup supaya orang lain tak tahu dia melakukan maksiat.
supaya orang lain tak tahu dia melakukan maksiat. Dalam keadaan dia tadi dikatakan padahal talabus. Talabus ni bersepakaian, yakni dia dalam keadaan dia berterusan maksiat. Maka apabila dia jatuh maksiat, yang dia fikir, malunya aku pada orang kalau orang tahu. Kalaulah orang tahu aku buat maksiat, malu sungguh aku pada orang lain. Maka dia mohon pada Allah, ya Allah, tutupkanlah maknanya keaiban aku. Maknanya apa? Tutuplah keaiban aku daripada pandangan makhluk. Padahal pandangan Allah tidak tertutup. Dia tak fikir pandangan Allah, dia fikir pandangan makhluk saja. Maka dia pun berdoa, Allahumma stu auratina. Ya Allah, ya Tuhanku, tutuplah keaiban aku. Maka keaiban yang dimaksudkan itu jangan sampai orang tahu, biar Allah Ta'ala tahu. Maknanya Allah Ta'ala tahu, dia tak kisah, dia tak fikir tentang Allah Ta'ala tahu, tapi yang dia fikir tentang makhluk tahu. Inilah kita. Inilah orang yang bercakap, wallahu alam, orang yang mendengar. Bila jatuh kepada maksiat, maka dia fikir, kalau jatuh maksiat, malunya aku nanti kalau orang tahu aku bermaksiat. Maka dia mohon pada Allah, ya Allah, tutuplah keaiban aku. Maksud tutup keaiban aku supaya orang tak tahu. Orang tidak tahu maksiat yang aku lakukan. Dalam waktu yang sama, talabus, dia bersepakaian dengan maksiat. Dia inginkan dia berterusan dalam maksiat, tetapi setiap kali dia melakukan maksiat, dia minta Allah Ta'ala tutup, jangan bagi tahu orang. Itu dia orang awam. Orang awam macam kita. Berbeza dengan orang soleh. Orang soleh kalau dia melakukan maksiat, maka dia mohon kepada Allah agar Allah Ta'ala ini mengampunkan, menutup keaiban dia, kerana dia rasa malu dengan Allah Ta'ala. Lalu yang dipikirkan, bagaimana kedudukan dia dengan Allah. Yang satu lagi, bagaimana kedudukan dia dengan makhluk. Bagaimana kedudukan dia dengan makhluk. Orang soleh, kalau dia jatuh maksiat, dia cepat-cepat meninggalkan. Dalam waktu yang sama dia berdoa, ya Allah, tutuplah keaiban aku. Tutup keaiban aku dalam keadaan meninggalkan maksiat. Orang awam, tutuplah keaiban aku dalam keadaan berterusan melakukan maksiat. Maka inilah perbezaan di antara orang awam dengan orang yang khusus, orang yang terpilih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah dia jauh dengan Allah. Dia semakin jauh dengan Allah kerana dia tetap kekalkan. Boleh jadi dia tak jaga lidahnya, ataupun dia tidak jaga matanya, ataupun yang seumpama dengannya. Maka yang awal itu bagi segala orang yang khas, yang tadi, yang dipikir pandangan dia dengan makhluk, dengan Allah. Dan yang kedua, bagi segala orang yang am, yakni yang dia fikir pandangan dia dengan orang awam, dengan orang ramai. Fal'amatu yatlubuna as-sitra minallahi fiha khasyatan sukuti mautabihim 'indal khalqi. Maka segala orang yang am itu, segala orang yang am ini, yakni orang kebanyakan. Segala orang yang am kebanyakan itu macam kita menuntut mereka itu akan dinding daripada Allah. Dia menuntut, yakni meminta kepada Allah agar Allah Ta'ala dinding. Apa makna dinding? Pelihara. Ataupun Allah Ta'ala tutup. Tutup daripada Allah dalam maksiat. Yakni Allah Ta'ala tutup dia dalam keadaan dia bermaksiat. Kerana tiada menilik mereka itu bagi Tuhan mereka itu. Kerana ketika itu dia tak fikir tentang Allah. Hanya dia fikir tentang dirinya. Maka tiada menilik mereka itu bagi Tuhan mereka itu. Dalam waktu yang sama, dia membesarkan makhluk. Kerana dia rasa malu kalau makhluk tahu. Dan dia tidak merasa malu Allah Ta'ala tahu. Maka membesarkan makhluk di dalam penglihatan mereka itu.
Kerana dalam pelihatan dia, dalam pandangan dia, yang dia fikir makhluk saja, yang dia fikir orang. Dia tidak fikir dah Allah. Sedangkan Allah itu mengetahui. Hanya dia fikir tentang diri dia sahaja dengan orang lain. Maka dalam keadaan macam itu, dia memandang dia tadi, melihat mereka itu kepada makhluk. Mereka itu kerana membesarkan makhluk dalam penglihatan mereka itu, kerana tiada mewajibkan bagi mereka itu tuntut ini, melainkan takut gugur martabat mereka itu kepada segala makhluk. Sedangkan dia memohon kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala tutup dia tadi, ataupun pelihara dia daripada maksiat tadi, ataupun maksiatnya tidak dibuka, bukan kerana dia takut pada Allah, bukan kerana dia malu pada Allah, tetapi dia malu kepada makhluk. Dia malu kepada makhluk. Kerana apa dia malu pada makhluk? Kerana kasih daripada puji mereka itu. Kerana makhluk selalu puji dia. Tengok dia molek, soleh, puji dia. Maka bila dalam keadaan macam itu, dia tahu makhluk selalu puji dia, lalulah dia tidak mahu dia punya maksiat dia itu diketahui orang. Diketahui orang. Maka dalam keadaan itu, dan benci daripada cela mereka itu, dan dia benci, dia tak suka orang cela dia. Dia tidak suka orang mencela dia. Dan takut mereka itu daripada manusia. Takut daripada manusia mengetahui keadaan dia. Maka dia pun mohon kepada Allah. Allahumma stu auratina. Ataupun Allahumma stu uyubana. Maka ya Allah, ya Tuhanku, tutupkanlah keaiban aku, keaiban kami. Tetapi maksud tutup keaiban tadi, yakni tutup keaiban jangan sampai orang tahu. Jangan sampai orang tahu. Nanti kalau orang tahu, orang sudah tidak puji dia. Nanti kalau orang tahu, orang sudah benci kepada dia. Maka dia mahu lagi pujian, dia mahu, dia takut kecelaan. Dalam waktu yang sama, dia takut diketahui manusia. Maka dan tiada takut mereka itu daripada Allah. Sedangkan dia tidak takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yastaghfuna minan nas wala yastaghfuna minallah wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yardha minal qaul wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Mereka dapat bersembunyi daripada manusia dan tiada bersembunyi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal Allah Taala itu bersama dengan mereka. Satu ketika pada satu malam mereka menetapkan keputusan rahsia dalam keadaan Allah Ta'ala tidak meredainya. Maka Allah Ta'ala itu mengetahui segala-galanya, meliputi segala-galanya apa yang mereka kerjakan. Dan inilah kita yang banyak melakukan kesalahan. Kadang-kadang bukan kita kalah dengan nafsu sebenarnya. Lalu dikatakan bahawa orang yang macam ini kedudukan dia jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu diceritakan bahawa di negeri akhirat diceritakan bahawa ada satu kumpulan yang Allah Taala bawa dia menuju ke syurga. Ketika mana Allah Taala bawa dia menuju ke syurga, lalu dalam keadaan macam itu dia telah melihat apa yang ada di dalam syurga. Maka ketika mana dia melihat ada apa yang ada dalam syurga, hampir-hampir dia nak masuk dalam syurga, lalu Allah Subhanahu Wa Taala, lalulah menahan. Dengar satu suara lagi. Suaranya apa? Allah Taala kata, tahan dulu, jangan bagi masuk. Tahan dulu, jangan bagi masuk. Kemudian suara itu mengatakan bahawa kembalikanlah dia ke tempat asalnya. Kembalikan dia tempat tadi. Kembali. Maka pergi semula dia di padang mahsyar balik. Lalu dia berkata, ya Allah, tadi engkau dah tunjuk dah aku masuk dalam syurga. Tetapi engkau kembalikan aku untuk menunjukkan aku ke dalam neraka. Kenapa engkau tidak teruskan aku masuk dalam neraka?
daripada engkau tunjukkan aku dalam syurga, lalu larikan aku menghala kepada neraka, ini sangat merasa sangat berat bagi diri kami. Kata golongan tadi. Kata Allah Ta'ala, memang itu yang aku kendaki. Memang itu yang aku kendaki. Kerana dikatakan bahawa satu ketika dahulu, ketika mana kamu berada di atas muka dunia, kamu melakukan kebaikan-kebaikan, tetapi dalam waktu yang sama, kamu melakukan kejahatan, dan kamu ini minta Allah Ta'ala tutup kejahatan kamu. Tetapi kamu tidak mahu ataupun tidak merasa malu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dalam keadaan macam itu, akhirnya dibawa mereka itu ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wal-iyazubillah. Moga-moga Allah Ta'ala selamatkan kita daripada bala bencana ini. Daripada kecelakaan ini. Maka dalam keadaan macam itu, segala orang awam itu menuntut mereka itu akan dinding daripada Allah, yakni menutup Allah Ta'ala, pelihara dia daripada Allah dalam maksiat. Kerana tiada menilik mereka itu bagi Tuhan mereka, mereka tidak tengok pada Tuhan mereka, dan kerana membesarkan makhluk. Maka membesarkan makhluk dalam perhatian mereka itu kerana tiada mewajibkan bagi mereka itu tuntut, melainkan takut gugur martabat mereka itu kepada segala makhluk. Dan mereka mohon pada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala tutup. Kerana apa? Kerana dia takut kedudukan dia jatuh daripada pandangan makhluk tadi. Kerana kasih dia pujian, kerana dia mahu pujian. Kalau orang tahu, maka orang tak pujilah dia. Ataupun dia tidak suka celaan. Nanti kalau orang tahu, orang pakai hina pada dia, cela pada dia. Maka takut mereka itu daripada manusia, tiada takut kepada Allah. Maka segala orang am ini, orang yang bersifat ini, orang awam ini, maka jauh daripada haqaib. Jauh daripada perkara yang sebenar. Hakikat yang sebenar, kerana berdiri nazarnya. Kerana berdiri nazarnya ataupun apa yang dilakukan tadi, pandangannya atas segala makhluk. Kan? Kerana yang dipikirnya itu, yang dipandangnya ataupun yang dipikirnya itu hanya pandangan makhluk sahaja. Menuntut ia akan dinding daripada maksiat. Lalu kerana dia bimbang takut makhluk tahu, maka dia minta Allah dinding, Allah tutup, Allah pelihara dia supaya dia tidak dibuka maksiat dia tadi. Terdinding dia daripada maksiat, daripada mereka itu, daripada orang ramai. Maka inilah penyakit kita sebenarnya, yang mana melakukan maksiat dan kita minta Allah Ta'ala tutup kita. Dan tiada tahu ia akan Tuhannya terlebih hampir, seolah-olah dia tidak tahu bahawa Allah Ta'ala itu hampir dengannya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sesungguhnya kami ini, kata Allah, hampir kepada kamu, lebih hampir daripada urat tengkuk kamu. Seperti firman-Nya yang maha tinggi, kami, yakni Allah, terlebih hampir kepadanya daripada mereka itu. Allah Ta'ala ni hampir kepada orang yang melakukan maksiat daripada orang ramai. Daripada orang ramai. Dan dikatakan bahawa tetapi tiada melihat mereka itu, namun mereka tidak dapat melihatnya, tertutup mata hatinya. Sedangkan Allah Ta'ala itu hampir. Maka inilah kebanyakan orang awam yang mana kalau boleh bila buat maksiat, maka minta Allah Ta'ala tutup. Janganlah buka keaiban dia, janganlah sampai diketahui maksiatnya. Kenapa? Kerana takut malu pandangan, mengikut pandangan makhluk. Maka mengikut pandangan makhluk, kalaulah makhluk tahu, maka hilanglah orang memuji dia. Datanglah celaan kepada dia. Dalam waktu yang sama, jadilah dia ini dalam keadaan jauh daripada kemuliaan. Ini yang dibimbangnya. Sedangkan orang-orang yang soleh, mereka bukan fikir kepada pandangan makhluk. Kerana orang-orang soleh tidak terkesan lagi dengan pujian,
dan tidak terkesan lagi dengan celaan. Maka orang awam yang dipikirnya makhluk, maksiat dibuat makhluk. Orang macam mana tentang orang tadi. Tetapi orang-orang yang soleh, kalau dia buat maksiat, dia jatuh kepada maksiat, maka dipikirnya Allah. Maka orang ini memang melakukan kemaksiat. Siapa-siapa saja melakukan maksiat kerana sesungguhnya semua manusia melakukan kesalahan. Tapi beza dia orang yang saleh ketika mana dia melakukan kesalahan, dia cepat-cepat kembali kepada Allah. Lalu dia menangis kerana apa? Memikirkan jatuhnya pandangan Allah kepada dirinya. Maka orang yang awam melakukan maksiat, dia tidak menangis. Bila dia menangis, bila orang awam dapat tahu, maka dia merasa malu, maka menangislah ia. Ternyata jelaslah dia, maknanya ketika mana dia melakukan maksiat, dia mengharapkan Allah tutup maksiat dia kerana memikirkan pandangan makhluk. Orang-orang saleh, dia melakukan maksiat, dia minta Allah Ta'ala pelihara dia pada maksiat kerana bimbang takut pandangan Allah Ta'ala terhadap dirinya. Maka dikatakan bahawa wal khasatu, dan orang yang khas pula, ni orang yang saleh, ni para wali Allah ataupun orang yang saleh. Wal khasatu yatlubuna as-sitra anha khasyata suqutihim min nazaril malikil haqqi. Dan segala orang yang khas, orang yang tertentu, orang yang khusus, ataupun orang-orang yang saleh, para wali Allah Ta'ala itu menuntut mereka itu akan dinding. Dia mohon pada Allah, Allah Ta'ala pelihara. Dia mohon pada Allah, Allah Ta'ala tutup dia daripada maksiat. Yakni daripada mengajarkan maksiat. Orang soleh, dia berfikir. Dia berdoa kepada Allah. Dia memohon kepada Allah supaya Allah Ta'ala tutup pada maksiat. Tutup maksiat itu yakni tidak terlintas sedikit pun melakukan maksiat. Orang soleh ni dia tidak terlintas sedikit pun melakukan maksiat. Bahkan dikatakan bahawa dia berusaha sedaya upaya meninggalkan maksiat. Maka terjatuh dia pada maksiat, maka maksiat itu tidak kekal. Terus ditinggalkan. Ini orang saleh, para wali Allah. Walaupun dia jatuh pada maksiat. Orang awam jatuh maksiat, dia minta Allah tutup. Tapi dia kekal dalam maksiat. Dia tidak kekal dalam maksiat. Dia serta-merta meninggalkan maksiat. Maka tiada menuntut mereka itu akan demikian itu. Dia orang-orang yang khas ni, orang saleh, dia mohon bagi Allah Ta'ala tutup, pelihara dia pada maksiat itu. Kerana apa? Melainkan takut gugur martabat daripada tilik, yakni daripada pandangan raja yang sebenar, yakni Allah. Kerana dia takut Allah Ta'ala, dia jatuh pandangan dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dia mohon kepada Allah agar Allah menutup keaiban dia. Maksud menutup keaiban, yakni tidak melakukan maksiat. Tidak mengekalkan maksiat. Maka dalam keadaan macam itu, kalau dia jatuh, dia menangis. Menangis kerana memikirkan bagaimana pandangan Allah kepadanya. Maka ini tanda orang-orang yang soleh. Kerana dia tidak mahu kedudukannya jatuh di sisi Allah Ta'ala. Maka adalah yang demikian itu daripada orang yang telah kamil iman. Orang yang telah kamil iman, yakni orang yang telah sempurna iman. Ini adalah disebabkan orang ini telah sempurna iman dia. Bila sempurna iman dia, dia pun lalulah memikirkan kedudukan dia dengan Allah. Dia hanya memikirkan ibadat. Fikirkan ibadat dan dia sudah dan dia berusaha sedaya upaya menjauhkan maksiat. Telah kamil iman mereka itu, maka orang yang kamil itu tiada berpaling ia kepada makhluk selama-lamanya. Orang yang sudah sempurna imannya, dia tidak berpaling kepada makhluk. Dia tidak memikirkan tentang makhluk. Kerana orang yang sudah sempurna, orang yang sudah soleh, dia sudah tidak terkesan lagi dengan pujian. Orang yang inginkan pujian masih lagi berpaling pada makhluk. Dan dia juga tidak terkesan dengan celaan. Orang cela dia pun dia tak kisah. Orang nak cela dia pun tak ada apa-apa. Sebab apa? Dia tak fikir bagaimana kedudukan orang lain.
kedudukan makhluk, yang dia fikir bagaimana kedudukan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Telah tetap tiliknya kepada Allah dan hatinya tetap sentiasa memandang kepada Allah. Aku buat begini bagaimana dipandang di sisi Allah. Maka hatinya sudah tetap hanya semata-mata kepada Allah Ta'ala saja. Maka duduklah dia dalam keadaan sentiasa menjadi, sentiasa mengawasi dirinya agar tidak jatuh kepada maksiat. Dan demikian itulah keadaan hidayah ini, kerana keadaannya sentiasa mendapat petunjuk daripada Allah dan telah berpaling daripada makhluk. Padahal puji dan juga cela, dia telah berpaling daripada makhluk, tidak lagi berpaling pada makhluk. Dalam keadaan makhluk puji ke, makhluk cela ke, dia tidak ada lagi berpaling pada makhluk. Kalau makhluk puji pun, dia akan kembalikan pujian itu kepada Allah Ta'ala. Kalau makhluk mencela pun, dia tidak bersedih hati dengan celaan makhluk, yang dia fikir adalah Allah Ta'ala. Nabi SAW ketika mana dia berdakwah di Taif, lalu dilemparkan batu sampai berdarah wajah Nabi, berdarah muka Nabi. Lalu Rasulullah mengangkat tangan, mohon kepada Allah agar Allah mengampunkan dosanya. Rasulullah kata, la ubali, aku tidak peduli apa orang nak kata ke aku pun. Walaupun orang hina aku, walaupun orang jauhkan aku tidak peduli. Apa saja yang aku buat engkau redha, maka itulah yang aku kendaki. Maka Nabi SAW ketika mana dia berdakwah di Taif, orang kata, orang hina Nabi, orang lempar batu sampai berdarah. Tetapi Nabi kata, la ubali, aku tak kira, aku tidak peduli, asalkan engkau redha kepada aku sudah. Inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah tidak terkesan lagi dengan makhluk. Tidak terkesan lagi dengan makhluk. Maka hamba Allah yang khawas ini ialah hamba Allah yang saleh, yang terdiri daripada wali-wali Allah. Kalau ditanya adakah wali Allah Ta'ala itu tidak melakukan maksiat? Tak. Mereka selagi mana manusia, tidak Nabi, tidak Rasul, mereka tidak maksum. Bahkan wali-wali Allah juga melakukan maksiat. Tapi maksiat dia tak sama dengan kita. Maksiat dia macam mana? Maksiat dia lupa pada Allah tu. Terlupa kepada Allah Ta'ala seketika, dia sudah mengira dirinya melakukan maksiat yang besar. Maknanya itu beza. Maksiat tu tak jatuh maksiat. Semua manusia jatuh maksiat kecuali Nabi dan para Rasul. Tapi maksiat mereka itu, orang-orang saleh itu, maksiat yang kecil dianggap besar. Dianggap besar. Ada pun maksiat orang macam kita ni, dia maksiat yang besar dianggap kecil. Maka dikatakan bahawa apabila mereka mengerjakan maksiat, mereka juga memohon keampunan kepada Allah Ta'ala. Mereka mohon kepada Allah Ta'ala keampunan, dan mereka juga memohon kepada Allah supaya maksiat itu langsung dihilangkan. Terus dihilangkan daripada hati mereka, daripada pandangan mereka. Bahkan sehingga dikatakan bahawa orang-orang saleh ini sehingga tidak ada di dalam hatinya lintasan untuk melakukan maksiat. Lalu apabila mereka ini dipelihara oleh Allah menjadi orang yang saleh, bila terlintas saja melakukan maksiat, dia cepat-cepat bertaubat kepada Allah, beristighfar. Kerana takut jatuh pandangan dia kepada Allah Ta'ala. Inilah Sahal ibnu Abdullah As-Tusturi. Sahal ibnu Abdullah As-Tusturi ini, dia ini diberi amalan oleh bapa saudara dia. Maknanya beri amalan. So bagaimana dia nak meninggalkan maksiat. Lalu disuruh membaca. Katanya tak banyak, 11 kali saja. Allahu ma'i. Allahu ma'i. Allahu nazirun ilayya. Allahu syahidun alayya. Ini antaranya. Allahu ma'i. Allah Ta'ala bersama aku. Allahu ma'i. Allah Ta'ala bersama aku. Allahu syahidun
ilayya, Allah Ta'ala itu memandang, nazirun ilayya, memandang kepada aku. Allahu nazirun ilayya, Allah memandang aku. Dan yang ketiga, Allahu syahidun alayya, Allah menyaksikan di atas aku. Kata Sahal ibnu Abdullah al-Tusturi, Sahal ini, katanya bapa saudaranya, hai Sahal, kamu jangan lupa membaca ini sebanyak 11 kali sehari. 11 kali. Maka dibaca 11 kali setiap, maknanya setiap kali baca 11 kali. Setiap kali lepas mayam. Maka dibaca 11 kali. Allahu ma'i, Allahu syahid, Allahu nazirun ilayya, Allahu syahidun alayya. Dibaca 11 kali. Katanya Sa'al ibnu Abdullah as-Susuri, apabila aku mengamalkan bacaan ini, maka mudah aku meninggalkan maksiat, maka aku pun mendapat kelazatan di dalam melakukan ketaatan. Maka bermula dia membaca, masa itu dia budak lagi, sampai kepada dia mati, dia tidak pernah meninggalkan bacaan ini. Allahu ma'i, Allahu nazirun ilayya, Allahu syahidun alayya. Sebenarnya banyak ada kataan, ada setengah-setengah tarekah dia mengatakan Allahu muttali'un alayya dan sebagainya. Tapi maksudnya adalah supaya mengingatkan Allah Ta'ala ini sentiasa bersama dengannya. Lalu dikatakan bahawa sesungguhnya mereka ini orang-orang khawas, orang-orang soleh, mereka tidak takut kepada makhluk. Biarlah makhluk cela dia tak apa. Biarlah makhluk puji dia pun dia tak kisah. Maka dia tidak takut kepada makhluk. La takhafu laumata laim. La yakhafu laumata laim. Dia tidak takut celaan orang-orang yang mencela. Baik, kalau ada orang yang mencela dia. Maknanya kalau orang mencela dia, mereka juga tidak orang puji dia. Maka kalau orang mencela dia, celaan dia itu tidak menjatuhkan dia kepada berputus asa dan juga bersedih. Kerana dia tidak memikirkan pandangan makhluk. Hanya dia memikirkan pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dikatakan bahawa bila dia melakukan maksiat, hatinya menjadi takut. Menjadi takut kepada Allah Ta'ala. Kerana sesungguhnya dia bimbang takut Allah Ta'ala jatuh pandangan dia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka demikianlah kedudukan orang-orang yang soleh. Kedudukan orang-orang yang soleh yang mereka fikirkan hanya bagaimana pandangan Allah Ta'ala kepada dirinya. Dan telah tahqiq dengan ihatatul haqqi qudrah. Telah tahqiq, telah sebenar-benarnya dengan ihatah menyeluruh haqqul qudrah, yakni menyeluruh Allah Ta'ala ni qudrah wal ilmu, qudrat Allah dan juga ilmu Allah. Maka Allah Ta'ala meliputi segala-galanya tentang ilmu Allah, tentang kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu menuntut ia daripada Tuhannya akan dinding daripada maksiat, oleh kerana dia sudah mengetahui bahawa Allah Ta'ala itu maha mengetahui dan maha berkuasa di atas segala-galanya. Maka dia memohon kepada Allah agar Allah Ta'ala tutup dia, pelihara dia daripada maksiat. Maksiat yang macam mana? Yang jatuh ataupun atau khatir di dalam hati, ataupun yang terlintas dalam hati. Sama ada terlintas dalam hati saja, apatah lagi mengucapkan dia. Maka dia mohon kepada Allah Ta'ala agar Allah menghilangkan perkataan itu. Maknanya kalau perkataan ataupun lintasan itu. Maka inilah orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh, mereka memohon kepada Allah. Sehingga Syekh Abu Hasan Syazili, dia berdoa kepada Allah. Dengan doa, dia berkata, Ya Allah, Ya Tuhanku, ni Abu Hasan Syazili. Ya Allah, Ya Tuhanku, aku memohon kepadamu taubat nasuha dan berkekalan di dalam taubat nasuha. Dan aku berlindung denganmu, Ya Allah, daripada maksiat.
dan perkara yang berterusan di dalam maksiat. Datangkan kepada aku, ya Allah, merasa takut di dalam hatiku ketika mana terlintas untuk melakukan maksiat. Maknanya minta dah, kalau boleh terlintas pun tambah. Ataupun dan jadikan kami wahmil nihau, maknanya jadikan kami wan najatu, jadikan kami berjaya untuk menghilangkan maksiat ini, sehingga kami tidak berfikir mencari jalan untuk melakukan maksiat. Maka demikianlah dikatakan bahawa maknanya Syekh Abu Hasan Syazili mohon kepada Allah agar terselamat dia daripada maksiat, dengan arti kata terselamat itu daripada lintasan daripada melakukan maksiat. Maka mohon, ya Allah, tutuplah aib aku, tutup aib aku. Apa maksud tutup aib aku? Jangan sampai engkau jatuhkan aku pada maksiat. Minta kepada Allah Ta'ala. Ini orang soleh, orang awam, tutuplah aib aku. Jangan sampai orang lain tahu. Itu beza dia. Jangan sampai orang lain tahu. Maka dalam keadaan macam itu, kedudukan orang yang soleh ini, mereka mohon kepada Allah, jangan sampai ada dalam hatinya maksiat. Maka demikian, bila ada buruk sangka pada Allah, cepat-cepat dia kembali kepada Allah, istighfar. Bila ada saja nak melakukan, memikir hal buruk, dia minta kepada Allah Ta'ala. Maka mereka, orang-orang yang soleh, mereka memutuskan maksiat tadi dengan memohon kepada Allah, sedikit pun jangan ada terlintas dalam melakukan maksiat. Dan maka orang yang khas itu, di dalam beberapa martabat, setengah daripada mereka itu orang yang menuntut akan Allah kerana takut azabnya. Maka orang yang soleh ini, mereka mohon pada Allah, jangan jatuhkan aku pada maksiat. Kerana apa? Kerana takut akan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Takut dia jatuh kepada azab Allah. Dan setengah daripada mereka itu, yakni ada orang yang saleh, mereka mohon pada Allah tutup daripada maksiat. Orang yang menuntut akan dia kerana takut dia hijab. Dia mohon, takut dia terdinding dengan Allah. Takut dia ini semakin berjauhan dengan Allah. Ada yang kerana terhijab, ataupun dia minta kepada Allah, ya Allah Tuhanku, jauhkan aku daripada maksiat, supaya, kerana apa? Kerana takut hilang pahala. Kerana hilang pahala yang sepatutnya dia dapat pahala. Ataupun kerana takut ia jauh daripada babnya pintu rahmat Allah. Dia mohon pada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, jauhkan aku daripada maksiat ini, tutuplah aku, pelihara aku daripada maksiat. Kerana takut dia jauh daripada pintu rahmat Allah. Kerana sesungguhnya rahmat Allah Ta'ala lah yang menyebabkan kita selamat, dan tidak boleh selamat kita dengan amal ibadat kita. Dan sekaliannya itu kembali kepada yang telah disebutkan daripada gugur daripada menilai hak Allah Ta'ala, dan yang terlebih sempurna mereka itu orang yang menuntut akan dia kerana malu dan haibah dan kebesaran. Maka dikata sekalian itu kembali kepada yang telah disebutkan daripada gugur daripada menilai hak Allah Ta'ala, dan yang terlebih sempurna mereka itu orang yang menuntut akan dia kerana malu dan haibah dan juga kebesaran. Maka begitulah manusia ini, kadang-kadang mereka ini mohon kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala tutup ataupun pelihara dia daripada maksiat. Kenapa? Kerana malu dengan Allah. Malu kerana dengan Allah Ta'ala, ataupun kerana merasa Allah Ta'ala itu haibah, kerana merasa gerun dengan Allah Ta'ala, ataupun dengan sebab rasa kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka tilikan ini tilikan pada Allah, kerana dia memikir pada Allah. Tetapi ada setengahnya memikirkan kepada makhluk. Bila fikir pada makhluk, gugur dia dengan Allah Ta'ala. Maknanya, sedangkan Allah Ta'ala itu mengetahui. Maka dalam keadaan macam itu, hanya yang dipikirkan bahawa supaya dia ini terselamat daripada pandangan makhluk. Ini orang awam. Bagi orang saleh, dia merasa malu agar dia terselamat
daripada kemukaan Allah, jauh daripada Allah, ataupun celaan daripada Allah Ta'ala. Maka yang ni tak apa, Allah Ta'ala tahu pun tak apa, jangan manusia cela. Jangan manusia cela. Itu dia minta begitu. Sedangkan orang soleh, manusia cela biarlah, jangan sampai Allah Ta'ala cela. Doa sama saja dua-dua. Orang awam doa, kebanyakan doa, ya Allah, ya Tuhanku, tutuplah aib aku. Orang soleh pun begitu juga, ya Allah, ya Tuhan, tutuplah aib aku. Tapi tutup aib aku itu, satu memikirkan pandangan makhluk, satu lagi memikirkan pandangan Allah Ta'ala. Maka yang memikirkan pandangan Allah Ta'ala itulah orang yang soleh. Dan sekaliannya itu kembali kepada yang telah disebutkan daripada gugur dan disusun daripada dua bahagian itu, iaitu menuntut dinding di dalam maksiat. Minta Allah Ta'ala pelihara dia tetapi berterusan daripada maksiat. Minta Allah Ta'ala tutup maksiat dia tetapi berterusan di dalam maksiat. Apabila hasil ia dan daripada maksiat itu, apabila tiada hasil ia. Dan demikian itu dikehendaki syariat. Ada orang minta, ya Allah, ya Tuhanku, tutuplah aku daripada maksiat. Tutup daripada maksiat itu dalam keadaan berterusan melakukan maksiat. Maksudnya apa? Tutuplah aku daripada pandangan manusia. Ini tidak benar. Yang satu lagi, tutuplah aku daripada maksiat. Yang tadi dalam maksiat, daripada maksiat, tutup aku, yang dipeliharalah aku daripada melakukan maksiat. Yang ini yang dikehendaki syariat. Inilah yang dikehendaki. Minta Allah Ta'ala jauhkan kita daripada maksiat. Dan hakikat inilah yang sebenar. Tetapi dengan syarat apa? Dengan syarat ketiadaan berpaling bagi makhluk. Jangan berpaling pada makhluk. Jangan ikut pandangan. Minta saya tutup, jaga kami daripada maksiat, ya Allah, supaya kami buat ibadat. Tetapi ketika mana dia buat ibadat, dia harap makhluk puji dia. Itu tak boleh. Itu tidak boleh. Maka apa? Berpaling lagi kepada makhluk. Maka ketiadaan berpaling bagi makhluk dan jauh antara dua hal tadi. Itulah beza dua keadaan orang yang soleh dengan orang yang awam. Orang yang soleh itu macam mana? Orang yang soleh itu mereka itu melakukan amal ibadat dan mohon pada Allah agar dijauhkan pada maksiat. Jauh pada maksiat itu dengan arti kata tidak melakukan maksiat. Dan putus daripada maksiat sepenuhnya supaya tidak terfikir lagi melakukan maksiat. Dan mengetahui bahawa Allah Ta'ala itu sentiasa bersama dengannya. Sehingga dia sentiasa memikirkan kedudukan dia dengan Allah. Kalau jatuh pada maksiat, dia cepat-cepat rasa takut Allah Ta'ala menjauhkan dia dengannya. Maka inilah orang yang khawas yang sebenarnya. Walaupun ada di kalangan mereka takut kerana azab Allah Ta'ala, ataupun kerana takut terdinding dia dengan Allah, ataupun takut kerana luput pahala dia, ataupun takut kerana ditolak dia daripada pintu rahmat Allah Ta'ala, ataupun yang seumpamanya, tetapi dia tidak melibatkan kepada makhluk. Bukan takut pada tidak dicela makhluk, takut tak dapat pujian, itu tidak. Ini orang yang soleh. Adapun orang yang tidak soleh, dia tetap buat maksiat, tapi dia berdoa, ya Allah, tutuplah aku daripada maksiat. Maka maksiat berterusan melakukan maksiat. Maka apa yang penting, hendaklah seseorang itu sentiasa memohon kepada Allah agar segala dosanya diampun oleh Allah dan dipelihara dan dijaga sehingga tidak jatuh daripada pandangan manusia. Ya, kita pun kena jaga daripada pandangan makhluk. Tetapi dalam waktu yang sama, kita kena berusaha agar dapat meninggalkan. Kalau kita tak berjaya duduk di kampung kita, kita wajib keluar. Duduk kampung kita, kita bermaksiat, wajib kita keluar agar kita meninggalkan maksiat. Kalau kita tak dapat tinggalkan maksiat kita disebabkan kawan-kawan kita, wajib kita tinggalkan kawan kita. Supaya kawan kita ini tidak membawa kita kepada maksiat. Maka demikianlah kena berusaha agar meninggalkan maksiat.
sama ada kita ini tinggalkan tempat kita, tinggalkan sahabat kita sebagai contoh. Demi untuk menjaga hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan kepada kita semua. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita di kalangan hamba Allah yang soleh. Jadi maknanya sudah habis matan kita ini dan terus kepada matan yang baru pula. InsyaAllah kita akan sambung akan datang. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita di kalangan orang yang boleh beramal dan dijadikan kita di kalangan orang yang soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultani. Allahumma inna nas'aluka taubata wa dawamaha wa na'udzubika minal ma'siyati wa asbabiha wa zakirna bil khawfi qabla hujumi khataratiha wa minat tafakkuri fi taraikiha wa amhu min qulubina halawatan majtanainahu wa tam'u lima huwa bididdiha. Allahumma ahrimna lazzata ma'siyatika wa zukna lazzata ta'atika. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillah rabbil alamin. Jadi sekadar ini saja, insyaAllah kita akan sambung pada malam yang lain. Moga-moga Allah Ta'ala memberi kebaikan kepada kita semua. Jadi Ustaz sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.